Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pelajar jatuh bangunan tingkat 3. Ini jawaban Fadlina Siddiq, Menteri untuk Kementerian Pendidikan Malaysia. Fadlina menjawab mengatakan bahwa KPM sudah memulakan siasatan dalaman. Kita ucapkan tahniah syabas kepada Menteri yang bertindak sangat luar biasa dan tepat. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang menjalankan proses siasatan dalaman bagi meneliti semua aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pada masa sama pengetua penolong kanan hal ehwal murid serta semua warden sekolah yang seorang pelajarnya terbabit kemalangan ditempatkan sementara di Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor sehingga proses siasatan selesai, kata beliau. Saya mengambil perhatian kemalangan yang membabitkan seorang pelajar di sebuah sekolah di Selangor hari ini, kata beliau lagi. Pelajar berkenan sedang mendapatkan rawatan di hospital. Laporan kepada polis sudah dibuat supaya siasatan lanjut dilaksanakan oleh pihak berkuasa, katanya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini. Fadlina berkata beliau akan memastikan siasatan dijalankan secara terperinci. Semua aspek berkaitan termasuk dakwaan buli dalam kejadian ini. Kata Fadlina lagi, saya mendoakan supaya anak anda diberikan kesembuhan dan keluarga diberikan kesabaran dalam ujian getir ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang perkara buli, kita semua benci buli. Kita tidak mahu lagi perkara seperti ini berulang. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia, kami benci buli. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkongsi dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita akan menderita. Karena imun badan yang bodoh juga menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini akan menjadi seperti seorang dokter, seorang guru yang mengajar mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat, imun badan kita bertindak seperti seorang dokter yang merawat kita daripada dalam. Dia akan menghapuskan, imun badan kita akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan yang kuat juga atau bijaksana, ia juga akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan kita lah yang menghapuskan penyakit itu dan kita sembuh. Transfer Factor for Life ini, terapi imun ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Saudara, mungkin selama ini Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda. Mungkin ini adalah jalan yang Tuhan buka untuk Anda selesai daripada masalah kesehatan Anda itu. Oleh sebab itulah, jangan tangguh-tangguh hubungi nomor telepon saya yang tertera. Saudara, kita di Malaysia memang tidak suka buli. Kita benci buli. Kita harus hapuskan buli itu sehabis-habisnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kes Zara Khairina jatuh daripada tingkat 3 di bangunan asrama, ini adalah perkara yang baru berlaku lagi. Seorang pelajar juga jatuh dari tingkat 3 asrama. Ada mula menular di media sosial. Kenapa lewat maklumkan keluarga? Persoalan ini, perdebatan ini, ada yang mula mengapi-apikan. Biasalah, para pempengaruh, influencer akan mengambil kesempatan untuk menunggang isu ini untuk sekadar mencari view. Mereka ada yang berani menyebarkan fitnah yang tak benar, perkara yang tidak berasas dan belum lagi disiasat. Jadi ini adalah penerangannya.
yaitu, saudara-saudara sekalian, jawaban soalan kenapa lewat maklumkan keluarga ini penjelasan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia mempertahankan tindakan pihak pengurusan sebuah sekolah di Sabak Bernam yang mengejarkan seorang pelajarnya ke hospital selepas ditemui terjatuh dari bangunan asrama hari ini sebelum menghubungi waris mangsa. Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad menjelaskan bahawa dalam keadaan kecemasan itu, pihak pengurusan sekolah memilih untuk memfokus pada usaha menyelamatkan pelajar tingkatan 3 berkenan terlebih dahulu. Ya, bapanya dimaklumkan selepas pelajar itu dibawa ke hospital. Kita perlu faham bahawa dalam keadaan kecemasan, kita memberikan tumpuan kepada keselamatan pelajar dulu, kata beliau. Saya percaya ini yang diambil oleh guru, dan pada masa itu apabila pelajar sudah sampai ke hospital, barulah kita akan memikirkan perkara lain, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan saya berkongsi kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan kuat, apabila imun badan kita menjadi lemah, kita mudah kena penyakit, tak sembuh daripada penyakit dan penyakit berulang-ulang. Tapi dengan peningkatan daya imun badan, apabila terapi imun ini mendidik, mengajar imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang, kita jadi sembuh daripada penyakit karena imun badan kita itu bertindak seperti seorang doktor yang melawan dan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya, kata KPM, mungkin itu yang berlaku. Ya mungkin, satu pihak itu adalah satu kelewatan, tetapi satu pihak pula ia adalah satu kebijaksanaan. Itu fokus utama katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di KPM di sini hari ini, susulan kemalangan menimpa seorang pelajar di sebuah sekolah di Selangor awal pagi tadi. Terdahulu media melaporkan pelajar tingkatan 3 dipercayai terjatuh dari tingkat 3 asrama sekolah di Sabak Bernam itu masih tidak sadarkan diri. Remaja berusia 15 tahun itu dilaporkan selesai menjalani pembedahan dan kini berada di unit rawatan rapi ICU Hospital Sungai Buloh. Mengulas lanjut, Muhammad Azam berkata beliau sempat berbual dengan bapa pelajar itu ketika menziarahi mangsa di hospital. Beliau berkata bapa mangsa mengucapkan terima kasih kepadanya selepas dimaklumkan fokus utama ialah untuk menyelamatkan pelajar itu. Malah katanya, tindakan pihak pengurusan sekolah itu juga selari garis panduan sekolah selamat KPM. Kita memang ada satu prosedur. Jam 10 malam semua api lampu sudah ditutup dan tiada lagi aktiviti kecuali jika ada aktiviti dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun asrama katanya. Namun, aktiviti itu mesti disertai guru. Maknanya ia bukan aktiviti dilaksanakan murid secara bersendirian. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pula cadangan dan juga pendapat daripada Wakil Perikatan Nasional yang saya rasa hanya mahu mencari populariti. Biasalah pembangkang ini sudah terbukti Perikatan Nasional. Hari ini dia cakap lain, esok dia cakap lain. Hari ini dia sokong, hari esok dia akan bantah. Bukti yang paling mudah ialah dalam RUU URA. Tahun 2020-an dulu, waktu mereka jadi kerajaan, mereka lah yang cadangkan URA itu. Tapi kini, apabila mau dibacakan untuk pembentangan kali kedua, mereka lah pula yang paling membantah. Dia cadang, dia bantah. Itulah yang paling mengejutkan ramai orang. Kali ini pula, seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional
Menggesa hukuman rotan diperkenalkan semula di sekolah. Inilah yang melucukan di tahap dunia, paling dunia lah. Ramai orang yang bersetuju, ramai juga yang tidak bersetuju. Itulah saya kata tadi, dia cadang supaya hukuman rotan diperkenalkan semula di sekolah. Ramai yang setuju, tapi nanti yang kita takut ialah kalau sudah dilaksana, dia pula yang terpaling hero kembali menentang. Dialah pula terpaling hero menentang dan memburuk-burukkan menteri pula. Hari ini dia sokong, dia cadang. Tapi nanti entahlah apa yang akan jadi. Silap-silap hari bulan, dia juga akan tunggang isu itu setunggang-tunggangnya. Jadi banyaklah natijahnya, banyaklah kebaikan, banyak juga keburukan untuk gesaan hukuman rotan diperkenalkan semula ke sekolah ini. Sebenarnya hukuman rotan pada abad ini, pada zaman ini masih boleh dianggap ada keperluan. Tetapi pada zaman abad inilah dengan kanak-kanak, anak-anak yang berbeza zaman dengan Anda semua, hukuman rotan masih boleh diterima atau boleh dicadangkan, tetapi perlu difikirkan sedalam-dalamnya. Kita takut nanti ada yang tunggang pula. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang hukuman rotan dikembalikan semula ke sekolah yang dicadangkan oleh wakil calon daripada YB Perikatan Nasional ini. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan dahulu ini Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi dengan baik, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Dan penyakit tak sembuh-sembuh daripada dalam badan kita, dan kita selalu kena penyakit. Tapi dengan terapi imun yang mendidik, mengajar, dan menyeimbangkan imun badan kita ini, menjadi seperti seorang guru yang mengajar imun badan kita jadi bijaksana, imun badan kita akan jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Lalu, imun badan itulah yang menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu, apa jadi? Kita sembuh. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga halal. Mungkin ini ialah jawaban kepada doa Anda selama ini. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rosul Wahid mencadangkan agar hukuman rotan dikembalikan semula ke sekolah. Beliau mencadangkan supaya hukuman rotan kepada pelajar-pelajar yang tak berdisiplin akan diperkenalkan semula. Masa kita sekolah dulu, rotan diadakan di sekolah, tapi hari ini nampaknya pihak kementerian lebih mengutamakan ibu bapa, katanya lagi. Ini yang aku kata tadi. Sekarang dia kata mengutamakan ibu bapa. Sekarang nanti pula bila rotan dibuat, dia akan tolong juga. Dia jadi terhirola pula. Nah itulah silap-silap hari bulan, itulah yang akan berlaku. Menurut Rasul lagi, hanya apabila ibu bapa membuat aduan barulah kementerian akan bertindak. Dia berkata demikian ketika membahaskan cadangan berkaitan isu buli oleh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, wanita, kanak-kanak, dan pembangunan. Perbincangan mengenai buli semakin hangat berikutan kematian tragis Zara Khairina. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.